Bayangkan saya satu seorang diri cari duit nak tampung 1000 pelajar. Sebab tu kadang-kadang saya marah, kadang-kadang saya sedih, kadang-kadang saya senyum, kadang-kadang saya kecewa. Orang cakap Ustaz Kazim kalau nak panggil dia ceramah, tak ada 5,000, tak ada 10,000 dia tak datang. Tak ada 25,000 dia tak datang. Pembohong saya cakap. Saya tak pernah letakkan bayaran. Nak panggil, tak panggil sudah. Panggil saya datang, tak panggil saya duduk di rumah. Boleh saya makan nasi dengan isteri. Bagi sagu hati saya ambil, tak bagi sagu hati habis ceramah balik. Bagi tak cukup, jemput lagi, saya tak datang dah. Bukannya susah hidup saya. Tak payah susah hidup saya, senang tuan-tuan. Tapi duit itulah yang saya sumbangkan balik pada orang. Tuan-tuan yang mana pernah pergi tengok sekolah saya, pergi tengok macam mana saya buat. Saya buat pondok, akhirnya dipilih sebagai pondok terbaik kebangsaan. Buat pondok, orang Jepun datang main melawat, orang Korea datang, orang daripada Australia, orang daripada Perancis, England, Turki datang. Macam mana sistem sekolah buat. Akhirnya berapa banyak sekolah pondok di Malaysia yang ditiru daripada sistem saya. Habis tu, hari tu Ustaz cakap Ustaz nak jual sekolah Ustaz. Itu sebahagian kecil. Sekolah saya luas. Yang tahfiz tu sebahagian kecil. Saya buat hutang, loan daripada bank, CIMB. Nak bayar, nak buat sekolah, nak bayar pada kontraktor 3-4 juta, mana ada duit. Sekaligus buat pinjaman. Berapa tahun bayar. Tiba-tiba ceramah saya diganggu. Saya bukan politician. Saya bukan orang politik. Tak campur politik pun. Tapi bila orang politik kacau ceramah saya, maknanya dia ganggu sekolah saya. Dia ganggu 1,000 orang yang belajar. Orang miskin, anak yatim, fakir miskin semua ni. Asnaf ni. Sedangkan saya tak minta duit zakat pun. Saya tak minta pun duit apa. Macam mana saya nak tanggung? Saya tengok dalam bank hanya untuk 3 bulan mampu bertahan. Bincang dengan jawatan kuasa, jualkan bangunan ini, settlekan bank, baki dia kita buat asrama tahfiz yang lebih kecil. Yang ni kita jual je lah, settlekan loan. Setuju. Itu cerita dia. Tadi saya duduk dalam holding room dengan Datuk. Tuan-tuan tahu tak, saya duduk dalam holding tu, tiba-tiba datang penganjur, Ustaz tak boleh ceramah lah. Ya ke? Apa pasal Biasa Ustaz. Oh tak apa, tak boleh saya balik lah. Jangan balik. Habis tu tak boleh ceramah, buat masa tunggu. Ustaz naik atas pentas sekejap, Ustaz baca doa sekejap. Lepas tu Ustaz minta maaf. Ustaz cakap lah, sakit tertinggal ubat sakit jantung, terpaksa balik awal. Saya ni dah 29 tahun berceramah tau. Saya dah otai tau. You suruh saya menipu. Itu yang keluar dalam paper tu, yang keluar dalam TV tu. You suruh saya penipu. Dah lah tak dibenarkan ceramah, you suruh menipu pula. Itu yang saya terasa tu tak. Itu yang saya bagi 2 bulan jalan. Datang balik. Okey Ustaz, tak ada masalah Ustaz. Boleh ceramah macam biasa balik. Jangan kacau lah. Saya tak kacau politik. You jangan kacau saya. Bukan untuk duit saya cakap. Ni untuk sekolah. Patutnya you all yang kena tolong saya. Saya bantu semua bangsa. Habis selesai masalah, on balik ceramah macam biasa. Tup keluar pula. Senarai tak boleh masuk TV pula. Nama aku pun ada. Begini saya buat dalam Facebook. Rasa nak menangis pun ada. Orang cakap tak boleh TV pun menangis, tak masuk TV pun menangis. Tuan-tuan, gambar tu saya ambil di Glen Mary ketika rancangan Tanyalah Ustaz TV9. Saya sampai pukul 5 pagi, rakaman dia pukul 6.30, live dia 6.30.
Kameraman pun tak ada, producer pun tak ada. Saya dengan driver saya dengan jaga je. Saya tidur, saya ngantuk. Dia ambil gambar. Bukan saya menangis, tak ada keluar TV. Nampak benar nipu tuan. Saya bersyukur sebab saya dah lama keluar TV. Bagi orang lain pula saya cakap. Lagipun saya tak larat berhadapan dengan spotlight. Mata saya kelabu, saya cakap. Syukur. Seminggu lepas keluar nama tu, datang syarikat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, boleh bantu? Teruslah the point Ustaz ya. Saya ini kami adalah pengedar kain telekung. Okey. So kami nak ambil Ustaz sebagai duta untuk telekung kita. Nyandor ke dinding saya. Saya tak ada masalah duta-duta ni, masalahnya saya tak pakai tudung. Telekung pun saya tak pakai. Okay, kita faham sebenarnya Ustaz memang tak pakai telekung pun, tapi kita nak nama Ustaz tu dalam telekung kita ni. Saya tak boleh nipu orang. Saya tak pakai, tiba-tiba saya kata saya pakai. Tak boleh, berdosa. Tak, kita tak susah pakai pun. Nak nama Ustaz bagi duta. Buat mari 4 lah. Kenapa 4 Ustaz? Isteri Ustaz 4 ke? Anak saya 3, isteri seorang. Mari 4. Bagi pakai. Mama, macam mana telekung? Eloklah bang, kain dia jatuh ke bawah. Oh, selalu jatuh ke atas macam mana ke? Anak-anak dara saya cakap, okay, not bad, bagus saya. Sekarang duta kain telekung saya. Tak lama lagi tuan-tuan tengok iklan tepi jalan. Nak, mak teringin nak pakai telekung Ustaz Kazim. Adalah ni tu. Apa yang tuan-tuan takut dengan rezeki kalau tuan-tuan bersedekah? Sebab tu saya ni bila tengok ni tuan-tuan ni gandakan pahala dengan My Water at Wazan ni. Satu lagi tuan-tuan, raih lebih pahala dengan My Kurma. Bersama dengan Wazan UPM dengan kerjasama Yusuf Tayyab. Ya Allah. Tuan-tuan wakaf lah. Sedekah lah. Nikmat Tuhan bagi. Saya rasa tuan-tuan. Ada saya susah. Tak. TV boleh keluar macam biasa. Astro keluar macam biasa. TV3 keluar macam biasa. Tak ada masalah. Rezeki jalan macam biasa. Kadang-kadang Tuhan tolong kita pada waktu yang kita tak tahu bila. Tadi Ustaz tanya saya, Datuk Wan tanya saya, Ustaz buat bypass ke? Tak, saya buat passway. Hampir-hampir passway tuan-tuan. Lambat 4 minit, innalillah. Tapi Allah pilih saya jatuh di tempat orang ramai. Allah pilih saya jatuh sebelah ambulan. Terus masuk kecemasan. Dan bila saya tuan-tuan, bila saya dibuat, doktor sahkan saya ada 3 sumbat, 100% tersumbat. Doktor cakap, masa tu saya sedar lagi. Dia kata, Datuk tak sedar ke? Datuk dah kena 2 kali heart attack. Mana saya tahu heart attack tu mendatang? Apa saya kata? Saya sihat. Saya pemain badminton. Orang panggil saya Lee Chong Sim. Bawah sikit Chong Wei, saya kata. Saya tak tahu. 100% tersumbat. Macam mana ni? Doktor dah kelang kabut. Macam mana Ustaz boleh hidup? Saya dengar tuan-tuan, dia cakap macam mana dia boleh hidup. Tiba-tiba doktor daripada bilik luar masuk. Datuk, pesakit di luar sedekahkan stand pada Ustaz. Buat sekarang. Sampai sekarang saya tak kenal siapa yang sedekahkan stand tu pada saya. Tuan-tuan, ni kekuatan sedekah. Wakaf. Allah tolong banyak. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni. Buat tuan-tuan, jangan kedekut. Tu kita duk edar dah tung. Masuk je dah duit. Apa yang takut? Tak je miskin, ma naqasat sadaqatun min malin. Takkan jadi miskin orang yang bersedekah, takkan berkurang.